Kalau kita melihat jenis-jenis manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus memahami bahawa manusia ini dapat dipecahkan kepada 3 kategori ataupun 3 kelompok. Yang pertama ialah kelompok-kelompok manusia yang kebiasaan kehidupan dia ni banyak buat benda baik daripada banyak buat benda jahat. Hidup dia hari-hari ni banyak hak baik daripada buat hak jahat. Contohlah kita kata 70% hidup dia selalu buat baik, 30 saja buat jahat. Ataupun mungkin hak lebih baik 85% buat baik, 15% saja buat jahat. Dengan kata lain, kategori dan golongan pertama ni hak hidup dia hari-hari banyak buat baik dari banyak buat jahat. Tu satu kelompok. Manakala kelompok yang kedua ialah kelompok yang tengah, yang sama banyak. Baik pun 50, jahat pun 50. Lebih kurang saja. Sama naik, sama terangkat saja hak buat baik dengan hak buat jahat. Tu golongan yang kedua. Manakala golongan yang ketiga, golongan yang jenis hari-hari hidup dia ni banyak terarah kepada buat benda tak elok, banyak buat benda hak jahat. 80 hak jahat, 20 saja hak baik. 90 hak jahat, 10 saja hak baik. Jadi itu sememangnya berlaku dalam kategori dan penjenisan manusia 3 kelompok tadi. Lantas bila kita regukan dengan konteks rahmat Allah, dengan konteks pengampunan Allah dan dengan konteks pelepasan daripada api neraka, orang yang banyak buat baik, sikit buat jahat, Allah akan bagi kepada dia bentuk rahmat daripada Allah. Manakala orang yang 50-50, Allah akan bagi bentuk pengampunan kepada dosa-dosa dia tadi. Dan manakala orang yang banyak buat jahat daripada banyak buat baik, Allah akan bagi kelebihan dia, pelepasan daripada api neraka. Dan rahmat Allah berlaku pada malam pertama sampai pada malam ke-10. Pengampunan Allah berlaku pada malam ke-11 sampai malam ke-20. Dan pelepasan daripada api neraka berlaku pada malam 21 sampai malam ke-30. Tetapi ingat satu benda, jangan sesekali kita memandai-mandai dalam meletakkan neraca dan timbangan kita duduk dalam kumpulan mana. Hak tu biar Allah yang tentukan, bukan kita yang tentukan. Kalau kita yang tentukan, habis jam. Sebagai contoh, aku rasa lah, dia buah aku rasa ni habis aku rasa ni aku ni kumpulan hak nombor 1 lah. Kumpulan nombor 1 ni jenis banyak buat baik, jarang-jarang saja buat jahat. Aku rasa aku kelompok tu. Bila dia kelompok tu, malam yang dikhususkan ialah 1 hingga 10. Jadi dia mari terawih pun 10 malam tu lah. Malam hak sebelah tu hak geng-geng bawah je. Sebab aku tak kena, tak payah marilah 20 malam lagi. Akibat daripada letak diri sendiri. Hak agak 50-50, hak 50, aku ni lebih kurang lah sama banyak. Jadi awal-awal Ramadan 1 hingga 10 tu untuk geng baik, jadi tak payah pi lagi. Bila start nak pi, malam ke-11 sampai malam ke-20 bahagian aku. Lepas tu hak 21 sampai nak raya, hak geng-geng teruk lah, aku tak payah pi lah. Mari hak berasa teruk pula 1 hingga 20 lingkup lah. 21 hingga 30, hak tu okey lagi, 10 malam tu dia mari. Mari hak geng keliru ni. Aku ni tak tahulah duk geng mana. Nak kata baik sangat pun ada juga hak jahat. Jadi 1 pun tak kena, 2 pun tak kena, 3 pun tak kena. Bila 3-3 tak kena, 30 malam pun tak mari sembahyang. Tak tahu nak letak kat mana. Ini bahaya bila kita letak tempat-tempat tu. Jadi Allah dah tahu kita duduk tempat mana, mari je lah 1 hingga 30, di situlah ada rahmat-rahmat Allah, di situ juga akan ada pengampunan Allah, di situ akan ada pelepasan daripada api neraka. Bila kita melihat bentuk-bentuk puasa, kita harus faham bahawa bukan manusia saja yang berpuasa.
bahkan ada di kalangan haiwan-haiwan, binatang-binatang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa untuk dirinya sendiri. Sebagai contoh yang terbaik ialah ulat beluncas. Bila kita sebut ulat beluncas, dia mengalami satu proses yang saintifik sebut sebagai metamorfosis, iaitu bila mana proses pertukaran ulat beluncas dan dia keluar dalam bentuk yang lebih cantik yang kita panggil kupu-kupu atau rama-rama. Dalam tempoh dia duduk dalam kepompong tu, dia tak makan, dia tak minum, tetapi dia sedang berpuasa. Berpuasa untuk memperbaiki dia, berpuasa untuk merubah diri dia yang pada sebelum ni hanya seekor ulat menjadi bentuk binatang yang lebih cantik. Dan inilah yang perlu kita ambil transformasi daripada metamorfosis ulat beluncas. Kalau ulat beluncas dulu, kita lalu bawah pokok, jatuh atas tangan kita duk gosok ke kita kuih. Ulat beluncas berbulu lagi, gatal lagi. Kalau jatuh kat tangan, kalau orang tu tahan, oh ulat, kita kuih. Kalau perempuan, au, geli, menjejekkan, menjengkelkan, menggerunkan, menakutkan. Jadi kita nak kalau sebelum ni manusia memandang demikian pada kita, peluang untuk raih perubahan di bulan Ramadan, agar bisa kita keluar di bulan Ramadan, orang bukan lagi memandang kita seperti ulat beluncas, bukan lagi memandang seperti ulat-ulat yang lain, tetapi nak melihat di awal Syawal, orang memandang dan melihat kita seperti seekor kupu-kupu, seekor rama-rama yang selayaknya dipuji dari sudut kecantikan dia. Jadi kalaulah seumpama binatang boleh melakukan perubahan dan transformasi ini, peluang ini Allah sediakan cukup banyak di bulan Ramadan untuk ibadat-ibadat yang mana ibadat sunat diangkat sama setara pahala dia seperti ibadah wajib. Lebih-lebih lagi ibadah wajib diangkat 10 kali lipat, bahkan berganda-ganda lagi pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa kita pun tak panjang mana tak? Kita nak habis. Ni antara jenis-jenis manusia yang kita boleh lihat di bulan Ramadan.